Hari ini kami akan membawakan pada BISKED wawancara yang telah pun didatangkan dua narasumber yang akan memberigakan pada BISKED dan menerangkan kepada BIS kita mengenai dengan hal ini, perkhidmatan permohonan kebenaran pemasangan tinted secara online ni Sarina. Jadi kita terus memperkenalkan dua pegawai sumber yang kita hadirkan dari Jabatan Pengangkutan Darat. Memperkenalkan Yang Mulia Awang Muhammad Syazwan bin Nordin, Timbalan Pengarah Jabatan Pengangkutan Darat. Assalamualaikum tuan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga bersama beliau ni Sarina kita hadirkan juga ni ada penonton Yang Mulia Tuan Muhammad Herman bin Abdul Nasibi, merupakan pegawai Malaysian Kanan Jabatan Pengangkutan Darat. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Jadi kami di Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-duanya kerana datang ke Rampai Pagi, menyediakan lagi Rampai Pagi dan sama-sama ni tuan memberigakan pada penonton Rampai Pagi hari ini mengenai dengan perkhidmatan permohonan kebenaran pemasangan tinted secara online. Rasanya topik yang memang dinanti-nantikan ni tuan. Ramai yang menyaksikan hari ini tertunggu-tunggu ingin mendapatkan penjelasan mengenai perkara ini. Baiklah, untuk tidak membuang masa, mungkin soalan pertama ni tuan, dengan izin tuan boleh diajukan taaruf barangkali kepada narasumber kita yang pertama, Tuan Muhammad Syazwan bin Nordin. Kita telah maklum ni tuan, permohonan telah pun dibukakan pada 1 hari bulan Ogos yang lepas. Mungkin untuk memulakan sesi hari ini, mungkin boleh kalau diberikan sedikit penjelasan ataupun kemaskini barangkali tuan, setakat ini macam mana penerimaan orang ramai sejak ianya mula dibukakan pada 1 bulan Ogos yang lepas. Silakan tuan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Radio Television Brunei kerana memberi ruang kepada Jabatan Pengangkutan Darat untuk memberikan tentang permohonan pemasangan cermin gelap secara online ini. Namun sebelum pergi jauh, ingin dikongsikan sejak 1 Ogos 2024, sebulan yang lalu tu, yang mana selepas kita ni mengemaskinikan kadar Visible Light Transmission VLT, JPD menerima sambutan yang amat menggalakkan daripada orang ramai lah. Boleh saya katakan di sini kunjungan memang benar tu tadi, kunjungan ke ibu pejabat JPD dan cawangan-cawangan daerah memang ada peningkatan lah. Alhamdulillah, ingin juga saya kongsikan di sini sehingga kemarin iaitu 31 Ogos JPD telah menerima lebih 9,000 permohonan bagi pemasangan cermin gelap ini daripada orang ramai. Jadinya yang datang secara fizikal ini alhamdulillah memang penyorang di luar jangkaan lah. Jadinya melihat kepada trend JPD memang menjangkakan selepas ini, selepas ada platform online ini, insya-Allah akan ada peningkatan lagi lah dari segi permohonan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih atas penjelasan dan juga maklum balas mengenai dengan kemaskini jumlah mereka yang telah pun membuat permohonan secara fizikal dinyatakan ni tadi tuan. Dan untuk harian ni saya percaya sesuatu yang memang dinanti-nantikan, satu lagi mekanisme ataupun kaedah untuk memudah cara permohonan, mungkin dapat diterangkan lebih lanjut tuan. Okey. Untuk makluman orang ramai, mulai hari ini 1 September 2024 JPD telah melancarkan platform bagi menghadapkan permohonan pemasangan cermin gelap secara dalam talian, yakni online tu. Jadinya pelancaran platform ini merupakan usaha berterusan JPD untuk menambah baik dan mempercepat lagi our service delivery atau penyampaian perkhidmatan. Selain memberi pilihan kepada orang ramai untuk memilih macam mana kan mengakses perkhidmatan yang permohonan cermin gelap. Dan insya-Allah juga dengan adanya platform ini JPD akan dapat melayani lebih banyak permohonan lah daripada orang ramai. Untuk makluman orang ramai, permohonan secara online kini boleh diakses dengan melayari laman sesawang www.digitaljpd.gov.bn seperti yang ada pada paparan skrin itu. Itu adalah laman sesawang yang boleh diakses. Masa ini pun kalau habis kita akan mencek sudah boleh diakses oleh orang ramai ia sudah dilancarkan. Jadinya dengan adanya penyediaan platform ini, orang ramai boleh menghadapkan permohonan pada bila-bila masa mengikut waktu mereka yang tersendirilah dengan melaksanakan langkah-langkah yang mudah saja. Jadinya kalau dibandingkan dengan permohonan secara
fizikal ni, ianya adalah lebih terhad lah berbanding dengan yang online ni. Jika dilihat juga pada paparan visual yang disediakan, orang ramai iaitu pemohon lah hanya perlu mengisi ruangan-ruangan yang ada tersedia tu. Ini adalah contohnya tu kalau sekiranya pembayaran itu berjaya, selepas semua ruangan diisi, and then pembayaran dijelaskan, habis kita akan menerima digital receipt dan slip kebenaran itu. Ingin dikongsikan kepada orang ramai juga, kalau pembayaran itu dibuat secara melalui laman sesawang tadi, akan dikenakan seperti mana juga permohonan fizikal, charge perkhidmatan sebanyak RM20. Jadinya sama tu, baik secara online atau secara fizikal, di ibu pejabat atau di cawangan-cawangan dikenakan bayaran RM20. Dalam masa yang sama juga ingin diperingatkan kepada orang ramai lah, merujuk kepada paparan ini juga, prosesnya ni kurang lebih sama juga dengan datang secara fizikal. Tapi ingin ditekankan di sini, proses ini lebih cepat berbanding datang ke cawangan. Berbanding ke kaunter. Yes. InsyaAllah juga bagi yang sudah memohonkan perkhidmatan itu secara fizikal dan secara online, ingin diperingatkan di sini bahawa slip kebenaran itu bisa dibawa, disimpan di dalam kereta masing-masing lah. Ia dari semasa ke semasa akan ada pemeriksaan. Rondaan dibuat secara bersepadu. Jadinya akan dapat mempermudah lah proses pemeriksaan inilah, bahawa penamaan ni, pemanduan ni sudah dibenarkan untuk memasang tinted. Jadi kalau dilihat, kalau borang fizikal itu Tani tahu tu ada dipaparkan juga borang fizikal. Jadi bagaimana pula kebenaran yang apabila permohonan secara digital tadi, adakah lebih kurang juga sama tu? Borang yang diisi baik secara fizikal atau secara online sama tu. Sama. Ganya di sini orang ramai mesti memastikan data-data yang dimasukkan itu adalah betul dan lengkap, khususnya chassis number. Pasalnya laman sesawangan ini disambungkan dengan database yang ada di JPD. Jadinya kalau sekiranya maklumat yang dimasukkan itu ada ketinggalan nombor atau tersilap nombor, huruf kata tertinggal, memang akan menjejaskan permohonan itulah. Kalau secara online. Jadinya oleh itu semaklah dulu sebelum menghantar sebarang permohonan itu. Baik. Kita ni mengimbas kembali seperti yang diterangkan oleh Yang Mulia Tuan Syazwan sebentar tadi, ada beberapa kaedah ataupun beberapa steps untuk kita ni membuat permohonan secara online. Yang penting dulu bis kita layari sesawang www.digitaljpd.gov.bn. Seterusnya ada dipaparkan beberapa features tu nanti di sana tu. Bis kita boleh meneruskan proses permohonan secara dalam talian dengan mengisi borang. Mengisi borang, selepas satu pembayaran. Jadi maksudnya pembayaran di sini secara digital dan seterusnya pengesahan pembayaran dan barulah digital receipt dan juga slip kebenaran tinted dipaparkan. Jadi antara lain itu boleh di screenshot tu barangkali tu ataupun di download barangkali slip ataupun receipt digital atau selain daripada selesai pembayaran, ada diperlihatkan tadi slip kebenaran itu. Jadi slip kebenaran akan di-email juga kepada email yang didaftarkan oleh pemohon itu. Jadinya kalau yang jenis kalau ada yang ada kebimbangan, barangkali bisa di screenshot. Tapi sebagai juga untuk kepastian memang ada di antar email tu. Pastikan saja email yang didaftarkan itu adalah betul. Betul, itulah dan aktif. Dan aktif. Betul. Tapi kalau tidak aktif, habis kita pun masih terkapar-kapar. Sekurang-kurangnya ada simpanan kita ni di dalam email kita ni. Seperti nyatakan antara lain yang diperlukan itu nama pemilik kenderaan berdaftar atas nama siapa, chassis number, plate license kenderaan, jenis kenderaan macam dan setiap permohonan adalah RM20 standard seperti permohonan fizikal. Baik.
Sebelum itu juga Tuan, mungkin kita masih lagi ni mengajukan soalan kepada Tuan Syazwan. Dengan adanya platform untuk menghadapkan permohonan secara online ni, adakah orang ramai masih boleh membuat permohonan melalui kaunter-kaunter perkhidmatan? Okey, terima kasih soalannya. Memang diakui lah ada sebilangan orang Ketanhian ni yang lebih cenderung untuk mendapatkan perkhidmatan orang secara bersua muka depan-depan over the counter. Jadi menjawab soalan itu, memang permohonan masih diterima secara fizikal melalui Ibu Pejabat JPD dan cawangan-cawangan daerah. Namun JPD ingin menyarankan kepada orang ramai untuk memanfaatkan sepenuhnya kemudahan yang disediakan inilah. Ingin saya juga jelaskan, terangkan di sini, kalau habis kita datang ke kaunter-kaunter, itu tertakluk juga kepada ramai orang, menunggu pun boleh jadi mengambil sedikit masa. Tapi kalau online ni, platform yang disediakan dapat melayani ramai pemohon. Jadinya kalau yang laju menaip itu, yang orang celek IT laju, boleh insyaAllah dalam 5 ke 10 minit pun boleh selesai permohonan itu, insyaAllah. Jadinya ni terus dibagi approval tu. Jadi memohon saja, jelas pembayaran, artinya slip kebenaran diberikan, approve terus tu. Hanya tinggal ketani orang due diligence ketani lah untuk memastikan ketani mengikuti sukat-sukat yang ditetapkan oleh JPD. Alhamdulillah, terima kasih Tuan di atas penjelasannya. Dan itulah dia audio penonton di antara inisiatif yang telah pun diadakan oleh Jabatan Pengangkutan Darat ni sebenarnya untuk memudah cara lagi ni audio penonton. Yang paling penting tadi ikut proses yang telah pun dinyatakan tadi, dan butiran audio adalah tepat untuk mempercepatkan lagi, membantu proses ini. Dan yang penting juga seperti itu, satu borang untuk satu kenderaan. Satu borang, satu kenderaan. Atau yang mesti faham, pasal kadang-kadang tanya ni berasumsi sendiri. Boleh kalinya tanya ada 5 buah kereta, hanya 5 buah. Itu orang akan mengganggu proses permohonan tu. Jadi satu permohonan untuk satu jenis kenderaan. Satu jenis kenderaan. Dan seperti yang diterangkan juga tadi, penting untuk kita ni ikut mematuhi sukat-sukat yang telah pun dikenakan. Mungkin boleh dipanjangkan soalan berikutnya ni kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Herman. Tadi bercakap mengenai sukat-sukat. Mungkin ada yang bertanya juga, dengan adanya diberikan kebenaran untuk memasang tinted. Jadi bagaimana pula keadaan ataupun kedudukan orang memasang penggunaan shades ataupun tabir sewaktu memandu, adakah dibenarkan juga ataupun macam mana kedudukannya Tuan? Ada respon dari pihak Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, orang ramai boleh merujuk kepada rakaman yang akan dimainkan. JPD sebelum ini telah menjalankan uji cuba untuk membuat perbandingan pada kenderaan yang memasang cermin gelap, shade dan tabir. Jika diamati, kenderaan yang memasang tabir ini setelah dicuba menggunakan tin meter, ia menunjukkan 0% VLT, artinya indah nampak langsung. Apa yang boleh disimpulkan di sini, pemasangan shade atau tabir semasa memandu boleh menghalang dan menjejaskan penglihatan pemandu. Dan masa yang sama, dia juga boleh mendatangkan bahaya dan kepada diri sendiri dan juga pengguna jalan raya yang lainnya, dan meningkatkan risiko berlakunya kemalangan disebabkan oleh blind dan nampak tu tadi. Oleh yang demikian, orang ramai adalah diseru untuk mematuhi akta dan peraturan lalu lintas yang sudah berjalan masanya. Jadi sebenarnya setiap yang dikenakan Tuan ada sebab-sebab yang tertentu. Yang seperti yang jelas tadi juga ada penonton yang dapatkan ni daripada perkongsian tadi ialah atas tujuan keselamatan sebenarnya Sarina. Dan mungkin ada yang juga bertanya ni Tuan, tadi telah diterangkan kepentingan kita ini mematuhi undang-undang yang telah pun dikenakan, syarat yang telah pun dikenakan. Apa yang akan terjadi Tuan? Mungkin boleh boleh diterangkan dari segi denda barangkali jika ada berlakunya ketidakpatuhan pengguna mengenai dengan syarat-syarat yang telah pun ditetapkan itu Tuan. Mungkin boleh dikongsikan. Terima kasih di atas soalannya. Ini ditegaskan di sini bahawa adalah menjadi satu kesalahan jika kenderaan dipasang dengan cermin gelap
yang tidak mengikut kadar peratus BLT yang dibenarkan atau memasang syed. Misalnya memang pemantauan mengenai perkara ini memang sudah dijelaskan oleh Tuan Syazwan, memang secara berterusan bagi pemasangan ini. Jika sabit kesalahan, pemandu boleh dikenakan denda kompaun seperti berikut. Bagi kesalahan pertama dengan kadar kompaun sebanyak RM100. Jika lagi berulang dengan kepada pemandu yang sama, kesalahan kedua dengan kadar kompaun RM200, kesalahan ketiga dengan kadar kompaun RM300 dan kali keempat RM500. Jadi itulah kadar kompaun ataupun denda bagi mereka yang tidak mematuhi peraturan bagi khususnya penggunaan sheds ataupun VLT ini ya. Baik, untuk akhirnya kita ajukan lagi kepada Tuan Syazwan ya. Mungkin dalam hal ini untuk sama-sama memberikan orang kefahaman lagi kepada masyarakat kita ni berkenaan dengan penggunaan VLT ni ada pesanan dan juga seruan daripada pihak Jabatan Pengangkutan Darat sendiri. Terima kasih. Sebelum mengakhiri, JPD ingin mengucapkan terima kasih kepada orang ramai di atas sokongan padu yang diberikanlah kepada JPD. Kami semua di JPD memang komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada semua lah tu. Jadinya menyentuh mengenai pemasangan cermin gelap ini, sebenarnya seperti yang sebelum ini pernah diterangkan, antara lain ia mengurangkan haba panas satu, jadinya meningkatkan tapisan UV ray dan mengurangkan tahap kesilauan. Ada orang macam kalau yang memakai kacamata lah, memang kalau driving ada silau tu, jadinya macam saya sendiri, jadinya memang disarankan, bukan disarankan, barangkali kalau ada keperluan untuk mendapatkan cermin gelap ini, boleh menghadapkan permohonan ke JPD. Namun juga ini adalah pilihan individu itu sendirilah. JPD juga ingin mengingatkan dalam ketani orang iski kan memasang tinted ini, bisa juga kali diteliti benar-benar lah apa yang ada pada sekian-sekian tinted ini. Pasalnya memang ada viral murah ni kadang ni. Tapi sebenarnya tidak memenuhi spesifikasi kualiti dan indah memenuhi spesifikasi yang telah disebutkan tadi. Jadinya pastikan juga kadang itu ada mempunyai tint meter ni, VLT meter. Jadinya cek dulu sebelum memasang cermin itu ini VLT-nya. Selepas memasang tinted, ini VLT-nya. Tint meter namanya tu. Tint meter atau VLT meter. Jadinya memang ada didapati selepas ada sebilangan pemandu selepas pemasangan itu rupa-rupanya indah patuh pada sukat-sukat itu. Tidak menepati. Sebab cermin asal dorang itu sudah ada sebenarnya ada tinted lah, tapi tidak diketahui. Jadinya baik juga orang ubaya-ubaya sebelum memasang tinted ni murah indah semestinya bisa ya. Betul. Itulah kali barangkali juga mengambil kira juga keadaan cuaca yang indah menentu sejak akhir-akhir ini. JPD ingin mengingatkan orang ramai untuk mengutamakan keselamatan di jalan raya. Berhati-hati memandu, kekalkan kewaspadaan. Kalau masa ni kita ni tahu cuaca berangin. Pastikan kita ni mengetahui langkah-langkah keselamatan. Kalau cuaca berangin memang ada dikeluarkan sudah oleh Jabatan Kuasa Cuaca Brunei Darussalam. Jadinya pelajari, patuhi dan semoga kita ni semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengamalkan prosedur-prosedur itu. Baik. Dalam pada itu juga sekali lagi suka kita mengingatkan daripada pesanan dan saranan daripada Yang Mulia Timbalan Pengarah JPD sebentar tadi resit dan slip itu yang bisanya disimpan orang disimpan di dalam kenderaan. Ada yang berinisiatif ni melaminate ni orang kebenaran itu atau antara inisiatif yang boleh dipuji juga untuk mengekalkan kualiti kertas kebenaran itu. Apapun terima kasih kami ucapkan kepada kedua pegawai sumber kita pada pagi ini Yang Mulia Tuan Muhammad Syazwan bin Nordin, Timbalan Pengarah Jabatan Pengangkutan Darat. Terima kasih Tuan. Dan juga Yang Mulia Muhammad Herman bin Abdullah Sebi, Pegawai Melesan Kanan dari Jabatan Pengangkutan Darat. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.